Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma idfa' 'anna al-waba' wal ghala' wal riba waz zina wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassatan wa an sa'iril biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لله تعالى. Saudara, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Ilahi. Sekali lagi dengan izin dan ketentuannya dapat kita dipertemukan dalam tazkirah bersempena dengan Ramadan Al-Mubarak pada hari ini. Syukur kehadrat Ilahi, hari ini kita telah memasuki 13 Ramadan 1441 Hijriah, hari ke-13 bulan purnama, puasa masuk di masa rahmah. Bangunkan keluarga sahur bersama supaya rahmat dapat serumah. Hampir separuh bulan Ramadan, tangis berdoa tersedu sedan, berharap nasib untung di badan, pahala Ramadan moga sepadan. Moga iman makin bertambah, bagaikan perigi sering ditimba, airnya jernih takkan berubah, itulah gambaran iman sang hamba. Moga-moga Ramadan hari yang ke-13 kita tempuh pada hari ini telah memberi suatu bentuk pembentukan watak yang baru kepada kita. Saudara, pada kesempatan ini kita akan membincangkan satu tajuk mudah-mudahan bermanfaat, iaitu pasca PKP jagalah Allah. Pasca PKP ini kita lihat di sekeliling kita sekarang berada pada zaman susah, dan itu perlu sama-sama kita akui. Bukan hanya di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Dalam konteks negara kita, gagasan work from home ataupun WFH mungkin akan bertukar kepada no work, stay at home. Maknanya dah jobless, dah jadi golongan tak bekerja, banyak retrenchment, buat perabot, kursi meja, kepala serabut, duduk saja, tak ada kerja. Yang sedang dan juga yang akan berlaku adalah kita lihat operasi beberapa syarikat terpaksa ditutup kerana tidak ada permintaan sama ada dari dalam maupun luar negara. Bila operasi ditutup, maka pemberhentian terpaksa dilakukan. Bila berlakunya pemberhentian, maknanya hutang rumah dan juga household debts tak dapat nak dibayar. Dan ini akan memberi tekanan pula kepada banks ataupun lenders. Foreclosure tak dapat nak dielakkan lagi. Cost social akan lebih tinggi lagi. Sebab itu kita merasa sedikit sebab selepas diumumkan PKP bersyarat baru-baru ini, antara destinasi utama rakyat di negara kita mereka tuju selepas PKP di mana? Di kedai pajak. Beratur panjang orang di kedai pajak. Dan ramai di kalangan pengguna-pengguna ATM machine mengharapkan supaya pihak bank memperbanyakkan not RM5, RM10 diletakkan dalam ATM machine, kerana dalam suasana sekarang tak semua orang ada not RM50 di dalam bank mereka, akaun mereka. Kos sosial dan juga keperluan rakyat yang tinggi ini pula akhirnya terpaksa ditanggung pula oleh pihak pemerintah, pihak kerajaan. Sedangkan kewangan kerajaan pula dia bergantung kepada pendapatan syarikat.
Syarikat pula banyak dah terpaksa ditutup. Dia simbiosis. Sebab itu bayangkan, sepanjang PKP difahamkan negara kita rugi 2.4 bilion setiap hari. Setakat kita terima data ni masa pengisytiharan PKPB hari itu, jumlah kerugian dah cecah 63 bilion. Hilang begitu saja, tak ada hasil. Selain itu juga kalau kita tengok dalam konteks global dengan harga minyak dunia yang semakin jatuh, maka snowball effect boleh berlaku kepada semua aktiviti ekonomi di seluruh dunia. Sebab itu hari ini ada 1.25 bilion pekerja di seluruh dunia sudah terjejas akibat wabak ini. Ada 120 buah negara terpaksa tutup sepenuhnya sekolah dan institut pengajian tinggi mereka, yang menyebabkan proses PNP, pengajaran dan pembelajaran kepada seramai 1.2 bilion murid dan juga pelajar terganggu. Dahlah miskin, jadi bodoh pula lagi, tak boleh belajar. IMF, International Monetary Fund ataupun tabung kewangan antarabangsa, merekodkan ada 88 buah negara sedang mengalami krisis kewangan fiskal. Maknanya basic urusan kewangan, krisis fiskal. Dan kini mereka sedang mohon bantuan daripada IMF. Amerika, Eropah, China, India yang merupakan gegasi ekonomi dunia akan lebih terkesan dan akan beri kesan lagi kepada negara yang bergantung pula pada 4 buah negara ini. Krisis kali ini dia berbeza dengan krisis sebelum-sebelum ini, khususnya krisis kewangan. Tahun 2008, tahun 2009, sama juga krisis tahun 97, tahun 98, sama juga krisis tahun 86, 87 ataupun tahun 70-an, ataupun the Great Depression tahun 1929. Semua krisis ini menyaksikan kejatuhan, tetapi kejatuhan kali ini bukan jatuh sidewalk, tepi-tepi saja, tapi jatuh dari bangunan tinggi, berdebok begitu. IMF dan World Bank telah menyatakan dunia sekarang memasuki fasa recession. Ekonomi sekarang ini bukan melesek lagi, melecek, hangit. Nak bangun balik bukan senang. Akhirnya jika isu ini terus berpanjangan, food crisis dan human crisis akan terjadi. Dek kerana COVID ini, bahawa banyak negara telah menyekat ekspor makanan mereka. Kita di Malaysia import makanan tahun 2018 saja 54 bilion ringgit setahun. Kalau kira sejak 10 tahun yang lalu, kos import bahan makanan daripada luar negara saja lebih kurang 221 bilion, bukan sedikit. Sebab ada makanan di Malaysia memang kita kena daripada luar import, tak, kita payah nak buat. Kopi, koko, teh, susu, gandum, apple, oren, ubi kentang, salad, beras, tepung. Yang ini memang daripada luar. Tapi kalau dah negara pengeluar tak nak ekspor, macam mana dengan permintaan kita? Selain itu ada juga negara yang membiarkan hasil tanaman mereka tak dituai begitu saja sebab takut kepada jangkitan, fear kepada jangkitan. Maka saudara, melihat kepada situasi yang membimbangkan ini, maka pastilah pihak pemerintah ataupun pihak kerajaan tidak mampu untuk terus nak menanggung bebanan dan kesusahan ini. Andai kata keadaan semakin rumit, kita berada pada zaman susah. Zaman susah. Yalah, tapi zaman-zaman susah apa? Susah cara orang Malaysia ni dia lain sikit dengan susah cara orang negara lain. Orang negara lain susah bunuh diri lah, gantung anak beranak satu rumah lah. Tapi kita TikTok, boleh lagi main golf, buat kambing golek, buat video muzik, masih lagi. Itu keistimewaan orang Malaysia lah. Macam contoh, kebelakangan ni orang membahaskan tentang isu moratorium. Sekarang ni pihak-pihak bank dah banyak dah berpantun dah, tinggi-tinggi si matahari, anak kerbau mati tertambat. Sudah lama kami menanti
sampai kini semua hutang tak dapat. Ni bank lah punya pantun-pantun sekarang. Sebab itu ramai orang dia bila kata, Allah Ustaz, saya membaca berita tak faham ayat-ayat bank ni. Benda apa ni? Faedah terakru ni. Benda apa ni Ustaz? Faedah terakru. Berpina biji mata baca ayat-ayat Q&A daripada pihak bank negara dan macam-macam lagi. Sebab itulah ya, dalam Quran ayat hutang ini Allah Ta'ala sebut satu muka surat, surah Al-Baqarah. Satu muka surat, ayat paling panjang sekali. Dalam ayat itu Allah Ta'ala ada menyebut tentang tata cara berhutang. Dan ada satu ayat itu, ayat 282, fa in kana allazi alaihi alhaqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil adl. Allah Ta'ala sebut, kalaulah orang yang berhutang itu adalah safihan. Apa makna safih? Orang bodoh. Maknanya Tuhan nak mengatakan ada nanti orang berhutang, dia tak tahu apa-apa. Dia tahu minjam, dia tak tahu perjanjian, dia tak tahu apa, dia membaca, dia tak tahu apa-apa. Safih ni memang maknanya bodoh, tak ada dah terjemahan lain. Nak terjemah belapik tak ada lah. Safih orang tu memang lemah, belapik sikit, lemah akal. Macam nampak tak cerdik, nampak cerdik sikit. Kalau orang yang berhutang itu safihan, orang yang lemah akal, au dhaifan, orang yang lemah fizikalnya, maka kalau dia tak mampu nak memahami perjanjian apa yang dia tulis, maka hendaklah falyumlil waliyuhu bil adl, maka lantiklah satu orang wali untuk mengimlakkan secara jujur. Sebab itu nak berhutang, nak minjam ni kena orang cerdik. Kalau tak cerdik sangat pun tak apa, jangan kena bodoh dah lah. Apabila terlampau dungu, safih, sampai tak ada ilmu, maka kita akan jadi bermasalah seperti sekarang. Kita berdoalah kepada rakan-rakan kita di pihak bank supaya dapat sedikit bertenggang rasa pada waktu-waktu sulit sebegini. Dan pihak pemerintah pun telah menyarankan agar semua institusi kewangan, khususnya yang terbabit dalam moratorium, untuk mempertimbangkan bagi melupuskan kadar faedah terakru bagi pinjaman sewa beli ataupun keuntungan bagi pembiayaan Islam yang berkadar tetap sepanjang tempoh 6 bulan skim ini. Kita minta mereka ni bertolak ansur. Adat hidup berkaum bangsa, sakit senang sama dirasa, jaga menjaga tiada lengah, bagi membagi di dalam susah, sama ke tepi, sama ke tengah, sama merugi, sama melaba, sama tinggi, sama rendahnya. Adat hidup berkawan-kawan, sama melangkah seiring sejalan, sama mengingat, sama menjagakan, sama merasa rezeki di pinggan, sama menegur air secawan. Adat hidup dengan sahabat, kalau berlaba sama mendapat, kalau lupa ingat mengingat, kalau berbeban sama diangkat, kalau menimbang sama berat, kalau menakar sama sesukat. Adat hidup sama sekampung, sakit senang sama ditampung, laba dan rugi sama dihitung, beban dan hutang sama ditanggung, dalam sempit sama berlindung, bila karam sama mengapung. Sebab itu Nabi SAW dia mendoakan kepada orang yang sangat bertolak ansur dalam bab berhutang. Nabi doakan, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qtada. Allah rahmatilah orang yang mudah urusan ketika berjual, ketika membeli, dan ketika menagih haknya ataupun hutangnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan dalam Quran juga, ini orang bank kena ingat, Allah Ta'ala memerintahkan, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Ayat Quran ni kita galakkan buat khat elok-elok, tulis gantung depan pintu bank itu. Ni ayat Quran. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah.
Kalau orang yang berhutang itu dalam kesusahan, berikanlah tangguh sampai dia berkelapangan. Perintah Allah. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan sedekahkan sebahagian daripada hutang itu adalah lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 280. Apa ganjarannya? Man anzara mu'siran aw wada'a anhu azallahu Allahu fi zillihi. Barang siapa memberi tenggang, memberi kelapangan bagi orang yang berada dalam kesusahan untuk melunaskan hutangnya, ataupun dia membebaskan terus hutang daripada orang itu, maka orang ini akan dapat naungan daripada Allah pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Muslim. Ayo, bertolak ansurlah. Bertolak ansurlah. Kesian orang tu dalam kesusahan, datang nak bercerita pada kita. Dia manusia, kita manusia. Tapi tak kala dia menceritakan kesusahan dia, kita suruh dia bercakap dengan komputer. Kan orang bank kan kehidupannya komputer. Ni kita ada sekejap ya, tak. Ini aku kena bayar ni. Bertenggang rasa. Dan itu adalah perintah daripada agama. Moga-moga bermanfaatlah pesanan ini. Hadirin hadirat sekalian, kita sama-sama berdoa semoga musibah ini akan kembali pulih dan kita dapat meneruskan kembali kehidupan kita dalam bentuk new normal. Salah satu caranya untuk kita mengharapkan ianya kembali pulih ataupun kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menghadapi new normal itu adalah dengan kita mengamalkan ada satu ajaran yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmizi dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana Abdullah bin Abbas telah berkongsi satu cerita. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya ghulam inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka iza sa'alta fa'as'alillah wa iza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai' qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alayka rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Apa maksudnya? Satu hari saya berada di belakang Nabi SAW. Kemudian Nabi pun bersabda, wahai anakku, aku ajarkan pada kamu hari ini beberapa perkataan. Dengar baik-baik, kata Nabi. Ini wasiat daripada Nabi. Pertama, Nabi wasiatkan, ihfazillah yahfazkah. Jagalah Allah, nescaya Allah akan menjaga kamu. Jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Saudara, siapa yang tidak mahu hidupnya dijaga oleh Allah, khususnya dalam kita berhadapan dengan musim-musim susah sebegini? Siapa tak nak? Rugi. Kita nak Allah Ta'ala menjaga kita. Bagaimanakah cara Allah menjaga ini? Dan bagaimanakah cara kita menjaga Allah? Menjaga batasan-batasannya, menjaga perintah-perintahnya dan menjaga larangan-larangannya. Kalau semua itu boleh kita jaga, maka itulah dimaksudkan sebagai menjaga Allah. Jaga segala the do's and the don't. Dan golongan inilah yang disebutkan oleh Allah, yang Allah sanjung mereka. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Surah Qaf ayat 32. Inilah nikmat yang aku sediakan, iaitu surga, kepada siapa? Setiap hamba yang sentiasa bertaubat kepadaku, dan mereka ini hafiz, orang yang sangat menjaga peraturan-peraturan aku. Sebab itu, apabila kita boleh jaga the do's and the don't, Allah nanti akan jaga kita.
Bagaimanakah bentuk penjagaan Allah kepada kita? Kata Ibn Rajab Al-Hambali, pertama, dia bentuk penjagaan Allah pada kita ada dua. Allah akan jaga kita dengan memenuhi keperluan duniawi kita. Dia akan memelihara badan kita, tubuh badan sihat walafiat. Dia melihara anak-anak kita, keluarga kita, harta kita akan dijaga. Bahkan dalam Quran Allah Ta'ala menitahkan supaya ada malaikat khusus menjaga kita. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi wa yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat yang aku gilirkan daripada depan dan belakang, mereka menjaganya atas perintah Allah. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Jadi bagi orang yang jaga hak Allah, Allah akan hantar malaikat jaga dia. Jaga dia. Bahkan setengah ulama mengatakan Allah akan jaga kita ini sampaikan walaupun contoh anak-anak kita, Allah Ta'ala akan tetap jaga anak kita walaupun kita dah meninggal, masih lagi dijaga. Perkara ini sebagaimana telah Allah buktikan dalam kisah dua orang anak yatim yang telah ditolong oleh Nabi Khidir AS. Nabi Khidir telah membantu anak-anak yatim ini membina dinding rumah mereka yang hampir roboh ketika itu. Allah rekodkan dalam surah Al-Kahfi ayat 82. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu. Di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Baik, apa sebab Nabi Khidir tolong anak yatim ini? Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang sama, wa kana abuhuma sholiha, kerana ayahnya dulu orang baik-baik. Ayahnya dah meninggal, anak yatim meninggal lah. Ayahnya dulu orang baik-baik, Allah pelihara sampai anak dia. Sebab itu kalau kita pelihara undang-undang, peraturan apa yang Allah suruh, apa yang Allah suruh jangan buat, kita jaga betul-betul, Allah jaga pula kita. Bukan sekadar jaga kita, anak-anak kita, cucu kita, lepas kita meninggal pun masih lagi Allah Ta'ala jaga. Itu penjagaan Allah yang pertama. Jagaan yang kedua, kata ulama, Allah akan jaga agama kita dan juga iman kita. Yang mana ini adalah penjagaan yang paling agung dan yang paling mulia sekali. Caranya Allah akan jaga kita daripada perkara-perkara syubhat yang menyesatkan ataupun syahwat yang menarik kepada benda-benda haram. Allah akan pelihara kita. Contoh yang paling terkenal Nabi Yusuf AS yang digoda habis-habisan oleh Zulaikha atau orang Melayu panggil Zaleha. Dia digoda oleh Zulaikha. Allah rakamkan dalam Quran, Nabi Yusuf ketika itu terdetik hatinya untuk hanyut juga, tapi Allah selamatkan dia. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Surah Yusuf ayat 24. Walaqad hammat bi, sesungguhnya wanita itu bermaksud melakukan zina dengan Yusuf. Wa hamma biha, itu kita garis bawahkan perkataan wa hamma biha. Dan Nabi Yusuf pun terdetik juga, dia marira. Wah, mana ada kehendak itu ada. Bukanlah tak hendak. Orang Mesir kan lawa-lawa. Jadi digoda. Bukanlah Nabi Yusuf tak ada perasaan langsung, ada. Kata ada, tetapi Allah pelihara dia. Laula an ra'a burhana rabbih kadzalika nasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Andai kata dia tidak melihat petunjuk dari Tuhannya, demikianlah kami memalingkan dia dari kemungkaran dan kekejian. Allah Ta'ala pelihara kita. Isunya sekarang, apakah hak-hak Allah yang kita nak perlu jaga? Mudah saja. Pertama sekali, jaga semayang supaya kita semayang tepat pada masanya.
tepat masanya. Alhamdulillah sepanjang PKP ni kita di rumah semayang insya-Allah terjaga, sebab kita tak ada sibuk nak keluar. Sebelum ni semayang kita agak tak berapa kualiti sebab kita sibuk di luar, dalam perjalanan, dalam kereta, mesyuarat, jumpa orang, kadang Zuhur pun pukul 4. Dan sebab kita sibuk. Tapi sebab kebanyakan daripada kita PKP ni duduk di rumah, azan semayang, teruskan. Kalau begitu cara hidup, Allah akan jaga kita. Cuma musim-musim Ramadan begini, kita dah 13 Ramadan. Musim-musim Ramadan ini ramai orang yang berbuka puasa, kemudian mereka semayang maghrib. Semayang maghrib itu kewajipan. Elok kalaulah kita dapat semayang maghrib ni jangan dilewatkan sangat. Kita faham makanan tu juadah tu sedap, tapi jangan sampai maghrib kat pukul 8 suku. Tak sesuai. Dia semayang maghrib ni, kata Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, dia bercerita, kunna nusallil maghriba ma'an nabi fayansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'an nablihi. Kami semayang maghrib dengan Nabi. Habis semayang, salah seorang daripada kami balik ke rumah dan dia masih boleh pergi, dia boleh nampak lagi tempat jatuh anak panahnya. Hadis Bukhari Muslim. Apa artinya? Sahabat dan juga Nabi SAW, mereka semayang maghrib tidak terlalu gelap. Dia, kalau tuan-tuan perasan, masa kita azan maghrib belum gelap lagi. Belum gelap. Tak saya tanya orang buka atas padang MPK mana ada gelap. Terang lagi. Dan Nabi pada saat masa terang itulah dia semayang. Kita kan dah gelap gelemat, atau muncul bulan lah baru nak semayang maghrib. Dia orang tu memang jaga betul semayang. Dia waktu-waktu yang afdal ini dia semayang. Jadi untuk solusi, kalau kita berbuka di rumah, eloklah ini sekadar cadangan. Azan saja di radio atau di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun minumlah air segelas, makan kurma sepotong, minum, letakkan, dah semua minum, semayang dulu. Semayang maghrib 3 rakaat, baca ringkas-ringkas, jangan banyak-banyak mengilai-mengilai sangat. Habis bacaan, doa sikit, barulah duduk makan. Itu nak makan, makanlah sampai qomat isyak pun tak apa. Makan je lah kerja kita. Jadi semayang kita berkualiti, semayang pada masanya. Sebab itu menurut qaul jadid bagi mazhab Imam Asy-Syafi'i, waktu afdal semayang maghrib adalah setakat waktu bersuci, azan, ambil air semayang, standby prepare, sunat qabliyah, kemudian semayang. Itulah waktu yang terbaik sekali yang mungkin kita boleh ubah. Itu yang pertama, jaga semayang. Yang kedua, kata ulama, jagalah lidah kita, mulut kita dari sebarang percakapan yang menipu, perkataan-perkataan kotor yang mencarut-carut, mengumpat sana, mengadu domba. Awak mengadu-ngadu domba sini sampai syarikat orang boikot dia orang. Itu kan boleh mendatangkan, merosakkan hubungan itu. Mengata, mengumpat, itu tak boleh. Nabi pernah bersabda, adminu li sittan min anfusikum admanu lakumul jannah. Engkau jamin aku 6 perkara, aku jamin kau masuk syurga. Nabi jadi garantor. Asdiqu idza hadastum. Pertama, kalau bercakap jangan menipu. Wa aufu idza wa'adtum. Kalau berjanji mesti tepati, kata Nabi. Wa addu idza tumintum. Tunaikan amanah bila diberikan pada kamu. Wahfazu furujakum. Jaga kemaluan kamu. Wa ruddu absarukum. Jaga mata, jangan tengok benda tak senonoh. Wa kuffu aydiyakum. Jaga tangan kamu, perbuatan kamu. Hadis riwayat Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Ayo jaga Allah, nanti Allah jaga kita. Musim-musim wabak, Allah jaga kita. Musim-musim susah ekonomi, Allah jaga kita. Dengan syarat kita mesti jaga Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi pesan, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah,
nescaya engkau dapati Allah sentiasa di hadapan kamu. Jaga Allah, Allah di depan kita. Dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah dicatatkan, maksudnya kalau kita jaga Allah, Allah akan sentiasa di depan kita, membimbing kita menuju jalan-jalan kebaikan. Maka kata ulama, orang yang jaga Allah, dia dapat dua manfaat sekaligus. Pertama, Allah jaga dia dari sebarang mudarat. Yang kedua, Allah bimbing dia ke arah kebaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi menyebut, wa izasta'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Maknanya Tuhan nak beritahu, kalau minta dengan aku, jangan minta dengan makhluk. Manusia sekarang ni dia gantungkan hidupnya dengan makhluk. Siapa gantungkan hidup dengan makhluk, bersedialah untuk kecewa. Gantung hidup dengan yang Muhammad, tak boleh. Gantung hidup dengan Allah. Gantung hidup dengan majikan, jangan. Gantung hidup dengan Allah. Siapa gantung hidup dengan Allah, dia tak akan rugi, kerana Allah tak menipu. Gantung hidup dengan manusia, manusia kuat menipu. Jadi gantungkanlah dengan Allah. Apatah lagi, Allah ini serba maha, macam-macam, maha kaya, maha pemurah, maha kuat, serba maha. Dalam Quran pun Allah sendiri menyebut, was'alullaha min fadlih, mohonlah kepada aku yang memiliki kurniaan yang banyak. Surah An-Nisa ayat 32. Allah serba maha, minta saja pada dia. Minta makhluk apa ada, antara dia ada jawatan, dia lah, dia dah pencen, so tak ada orang bagi salam tidak pada dia. Jadi gantungkan hidup dengan Allah. Kita kalau nak berjaya, kita kan orang panggil nak berjaya kena ada duit. Duit bukan fulus, singkatan dari DUIT, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Itulah duit. Baik itu Allah Ta'ala, dia sangat murka kepada orang yang tidak mahu minta kepada dia. Allah murka. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya aku kabulkan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, Tuhan panggil sombong, tidak mau menyembah, tidak mau meminta, akan masuk neraka jahanam. Surah Al-Mu'minun ayat 60. Mintalah pada Allah. Baik itu seorang penjaga Arab ada mengatakan, la tas'alanna bani Adam hajatan wasallil ladzi abwabuhu la yuhjab. Allahu yaghdabu in tarakta su'alah wa bani Adam hina yus'alu yaghdab. Wahai anakku, janganlah engkau meminta kepada hamba, mintalah kepada pemilik pintu yang sentiasa terbuka. Allah tidak murka kalau kamu meminta kepadanya, sedangkan anak Adam akan murka jika kamu meminta kepadanya. Selesai yang ketiga. Yang keempat, Nabi mengajarkan, wa izasta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta tolonglah dengan Allah. Minta tolong mesti nombor satu Allah. Itulah sebabnya kita diwajibkan untuk berdoa pada setiap kali kita sembahyang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah aku sembah dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Surah Al-Fatihah ayat yang keempat. Mesti minta pada Allah. Baik itulah berdoa, minta pada Allah ni sangat mustahab. Ramai kita habis semayang tak nak berdoa. Bila tanya ngapa tak berdoa, tadi dah baca Fatihah, berdoa lah. Ya, kita faham, tapi apa salah duduk terjelepuk sekejap, doa saja, minta dengan Allah, supaya Allah akan lebih suka hamba ku ini mengulang-ulang permintaannya pada aku. Doalah tuan-tuan ya, jangan tak berdoa. Ada orang kata malas dah ustaz, puasa-puasa ni dahaga lah, nak baca-baca doa panjang-panjang. Tak apalah, angkat saja tangan berdoa. Katalah sembahyang Zuhur, doa sajalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, macam biasa. Amin. Pun boleh jugalah.
takut subuh tadi dah doa panjang, ya Allah doa macam subuh tadi, amin. Yang penting berdoa. Itu malas sangat namanya, panjang sikit doa tu. Tapi berdoa kena yakin. Macam contoh ada orang PKP kat 50 hari dah, dia harap sangat isteri dia mengandung. Tak mengandung-ngandung, tak mengandung-ngandung. Usaha bukan tidak usaha. Tanya berdoa ke tidak? Berdoa. Tak berdoa takkan Tuhan tak beri? Entah kawan pun tak faham katanya. Bila kita cek doa, rupa doa dia jenis 50-50. Ya Allah, musim ni kalau kau sudi berikanlah pada aku seorang zuriat, seorang anak. Kalau tak beri pun tak apa, aku tak kisah. Tak boleh begitu. Minta ni mesti yakin sungguh-sungguh doa itu dikabulkan. Ud'uallah wa antum muqinuna bil ijabati. Mintalah kepada Tuhan, kata Nabi, dalam keadaan kamu yakin kamu punya permintaan itu ditunaikan. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Allah takkan dengar doa daripada orang yang lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi dan juga Imam Hakim. Jadi kalau dah minta pada Allah, mesti bulatkan tekad. Selesai. Yang kelima, apakah nasihat yang diberikan oleh Nabi kita? Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah, seandainya seluruh umat bersatu untuk memberimu sesuatu yang menguntungkanmu, maka perkara itu tak akan berlaku selain apa yang telah aku tentukan sahaja. Apa artinya? Nabi nak mengajarkan kepada kita supaya kita jadi umat yang percaya kepada ketentuan Allah, takdir. Pada hakikatnya memang tidak ada manusia yang boleh memberi manfaat kepada kita kecuali dengan ketentuan Allah. Tak mungkin. Semuanya Allah izin. Berapa ramai di kalangan tuan-tuan puan-puan yang sedang menonton siaran ini terdiri daripada kalangan peniaga, yang mana tuan-tuan dah pun berkira-kira keuntungan semasa perniagaan Ramadan tahun ini. Dah berkira-kira dah. Ramadan 14-41 dia target sale dia begini. Dia dah kuih raya dah order berapa banyak, baju-baju dari Vietnam dia bawa, upah orang jahit buat macam-macam, dah siap semua dah. Tiba-tiba kerajaan putuskan untuk tidak membenarkan operasi perniagaan bazar Ramadan. Dalam keadaan kita dah berkira berapa kita boleh dapat, tiba-tiba betul Nabi sebut, kalau seluruh dunia bersatu untuk nak memberi untung pada engkau, tapi Allah tak izin, tetap kamu tidak dapat. Tak dapat. Walaupun atas kertas dah tak ada masalah, maka terjelepuklah ramai orang. Toke-toke kuih raya, penuh kuih raya kat rumah. Nak makan macam mana? Nak jual beria pun orang musim-musim duit tak berapa nak ada. Orang lebih pada makanan mustahak, beras orang nak begitu. Kuih-kuih ni adalah orang kerja makan gaji, duit ada, EPF semua dia belilah. Orang kain pagi makan pagi, tak ada dah, susah. Akhirnya kuih bertimbun kat rumah. Rasa kita ni esok makan kuih raya haji je lah esok, mudah-mudahan. Raya haji kita buat macam raya puasa lah masa itu. Orang jual songkok gitu juga. Buruk lah songkok. Songkok pada Indonesia. Siap ada kartun Upin Ipin. Tak boleh jual. Walaupun ialah jual online begitulah, tidaklah serancak jual kat bazar Ramadan. Tak serancak. Tapi itu Nabi mengajar kita ingat pada takdir, ketentuan Allah. Dan Nabi sambung balik nasihat yang keenam, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Andai kata musuh kamu bersatu untuk membahayakan engkau, maka perkara itu tak akan membahayakan engkau kecuali apa yang telah aku tentukan untukmu, kata Nabi. Sekali lagi Nabi nak mengajar pada kita tentang percaya kepada ketentuan Allah. Kita sekarang takut dengan COVID, takut macam-macam.
takut dengan ancaman. Tanpa kita sedari, kita sendiri adalah makhluk yang hidup dikelilingi oleh ancaman. Penyakit, bukan COVID-19, coronavirus saja. Kita dikelilingi oleh denggi, leptospirosis, taun dan macam-macam. Bahkan kematian denggi, kematian jangkitan kencing tikus ini, kematiannya boleh dikatakan tinggi juga. Kalau kencing tikus 48 kematian setahun. Kalau denggi sampai 277 kematian setahun. Ramai. Tapi kenapa kita tak gerun? Kerana kita telah part of our community. Kita dah anggap denggi ni macam saudara mara kita. Kita anggap, yalah, saudara mara pun ada masa kan jadi ancaman juga pada kita. Jadi kita pandai bermuamalah dengan mereka. Artinya kita pakai protection, spray ubat nyamuk, macam-macam lah. Kita tahu macam mana nak berhadapan dengan mereka. Sebab itu untuk COVID-19 ini diunjurkan dia akan kekal duduk bermesra-mesraan dengan kita dalam tempoh 2 tahun. Untuk nak hapuskan total itu impossible. Nak hapuskan 100% rasanya memang payah dan agak mustahil. Apatah lagi kuman ini pula disebutkan dalam satu penemuan baru-baru ni oleh Presiden Tanzania. Presiden Tanzania John Magufuli, dia mendakwa bahawa pasukan perubatan dia telah mendapati buah betik, kambing biri dan juga kambing juga didapati positif COVID-19 selepas dijalankan ujian secara rambang ke atas sampel yang bukan manusia. Ini berita baru. Jadi kalau kambing boleh kena, buah tembikai boleh kena, buah betik boleh kena, mana gaya? Tak tertakut dia kita. Tak tertakut dia kita. Yang penting kita ada ilmu. Elakkan 3C. Confined spaces, crowded places, close conversation, elakkan. Nak dikira ancaman, hari-hari ada. Tapi ingat, ancaman itu tidak akan berlaku kalau Allah menjaga kita. Dan barang perlu diingat, ketakutan ini juga ada kena-mengena dengan permainan halus daripada syaitan. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 175, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya tidak lain itulah syaitan yang menakut-nakutkan kamu. Justru jika seorang pada kamu takut pada mereka, jangan, kata Allah, takutlah kepada aku kalau kamu betul-betul beriman. Surah Ali Imran ayat 175. Jadi jangan takut, teruskan kehidupan, insya-Allah Allah jaga kita. Yang penting kita pun jagalah, buat perlindungan daripada musibah. Selesai. Nasihat Nabi yang ketujuh, kita sambung balik. Ini nasihat Nabi yang terakhir. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhufu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah pun hilang ataupun kering. Yang dimaksudkan dengan pena di sini adalah pena ataupun pen yang menulis seluruh takdir manusia. Dan dimaksudkan lembaran adalah lembaran yang digunakan untuk mencatat takdir manusia. Maknanya seluruh perkara atau kejadian itu telah pun Allah Ta'ala tetapkan. Jadi Nabi nak mengajarkan satu nasihat, apa pun yang telah berlaku itu semua ada yang mengaturkan. Apa juga yang telah ditetapkan untuk kita, baik buruknya pasti akan terjadi. Tidak ada gunanya kita berkeluh kesah terhadap apa saja yang menimpa kepada kita, sebab semuanya itu adalah datangnya daripada Allah. Kata Abdullah bin Amr al-As, kataballahu maqadirul khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanatin. Allah telah mencatat takdir setiap makhluk 50,000 tahun sebelum dia mencipta langit dan bumi. Hadis riwayat Imam Muslim. Dengan meletakkan ayat ini, jiwa kita akan jadi tenang, boleh jadi pedoman hidup, jauh dari sebarang keresahan. Yang mana semua kita tahu adalah di bawah
ketentuan dan peraturan Allah. Ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am ayat 59, dan tidak ada sehelai daun yang gugur pun melainkan aku yang tahu dan menentukan, dan tidak jatuh sebutir biji pun di dalam kegelapan bumi, sama ada atas tanah basah ataupun kering, melainkan itu juga telah kutentukan dalam kitab yang nyata, iaitu Lauh Mahfuz. Maka saudara, kalau daun selai gugur pun Allah yang aturkan. Kalau apa yang berlaku sekarang ini, adakah bukan Allah yang mengaturkan? Allah yang mengaturkan. Jadi kita serahkan diri kita kepada Allah. Moga Allah memelihara kita. Begitulah sedikit sebanyak sembang-sembang kita pada kesempatan kali ini pasca PKP. Gantungkan kehidupan kita kepada Allah. Jaga Allah, Allah akan jaga kita. Moga-moga perbincangan kita ini memberi manfaat kepada kita bersama. Sebelum berpisah, mari kita tutup dengan doa. Moga majlis diberkati ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada sebarang keburukan dan wabak yang sedang melanda. Ya Allah, kami mohon padamu keselamatan di dunia dan di akhirat. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung padamu dari penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta, dan apa juga penyakit atau wabak yang sedang melanda. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Stay home, stay safe. Selamat mendulang pahala Ramadan di rumah. Tingkatkan ibadah, kurangkan juadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.